Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yuqarribuna ilaika rabbil alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika rabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita akan lanjutkan sesi pembacaan kitab Ma'rifah Ulumil Hadis lil Imam Abi Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi insyaallah. Dan mudah-mudahan pada hari ini siaran saya lebih baik daripada semalam, dan saya minta sekali lagi sekiranya rakan-rakan mendapati suara tidak jelas atau suara terlalu lemah, boleh maklumkan kepada saya untuk saya tengok setting apa yang lebih sesuai untuk live pada hari ini. Okey, perbahasan kita masih berkenaan dengan Naw' al-awwal min ma'rifah ulumil hadis, iaitu ma'rifah al-ulu atau al-ali min al-asanid. Qala al-musannif rahimahullah, wa minhu ما حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا إسحاق بن محمد الفراوي قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أنه قال إني كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد. Ustaz Sabri kata suara kurang kuat. Ustaz Sabri, ya. Saya sudah dekatkan mikrofon ni. Mudah-mudahan boleh jelas, ya. Okey. Jadi perbahasan yang kita berhenti semalam, perbahasan berkenaan dengan cerita dan kisah Abu Ayyub Al-Ansari yang berjalan dari Madinah ke Mesir untuk mendengar hadis daripada Uqbah ibn Amir. Dan ini untuk menunjukkan bahawa para ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, mereka punya semangat yang sangat kuat untuk mencari hadis walaupun menempuh perjalanan yang cukup jauh dan hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Dan ini digunakan oleh Imam Hakim untuk menunjukkan untuk menjadi hujah beliau bahawa menuntut hadis atau sanad ali adalah perkara yang disunatkan. Dan pada riwayat yang berikutnya kata Imam Hakim, wa minhu ma haddatsana Abu Bakar Ahmad bin Ishaq al-Faqih. Abu Bakar Ahmad bin Ishaq adalah Abu Bakar As-Sibghi yang telah saya ceritakan sebelum ini, sebagian daripada riwayat hidup beliau, seorang imam di Darus Sunnah di Nisabur. Dan beliau juga selain pakar dalam hadis, pakar dalam fiqh, mufti di Nisabur, beliau juga adalah seorang yang menghasilkan banyak buku-buku dalam ilmu kalam. Beliau mengatakan haddatsana Al-Hasan bin Ali bin Ziyad qala haddatsana Ishaq ibn Musa Al-Farawi qala haddatsana Malik adalah Malik ibn Anas imam, an Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id kalau kita jumpa dalam sanad, ada dua kemungkinan. Pertama, dia adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan, seorang pakar hadis yang ada di Basrah, dan ada juga Yahya bin Sa'id Al-Ansari, ya. Kalau Yahya bin Sa'id selepas Imam Malik, jadi kalau Malik meriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id, maka yang dimaksudkan adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Beliau adalah guru Imam Malik di kalangan tabi'in di Madinah, dan beliau juga yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat. Adapun kalau Yahya bin Sa'id meriwayatkan hadis daripada Malik, jadi sebaliknya, kalau Malik meriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id, maksudnya Al-Ansari. Tapi kalau Yahya bin Sa'id meriwayatkan daripada Malik, maka dia adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan, imam Ahl Basrah dan guru daripada Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, Malik mengatakan an Yahya ibn Sa'id an Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id al-Musayyab tentu saya yakin rakan-rakan kenal semua, adalah afdalut tabi'in, orang yang dikatakan tabi'in yang terbaik di zamannya, yaitu Imam Ahlul Madinah
yang paling faqih, paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan, inni kuntu la usafiru masiratal ayyami wal layali fil hadisil wahid. Beliau mengatakan, saya pernah berjalan perjalanan berhari-hari dan bermalam-malam hanya untuk mencari satu hadis sahaja. Ini menunjukkan juga minat al-hadis untuk mencari sanad yang tinggi, ya, pergi kemana-mana untuk sekedar mendapatkan satu hadis. Wa minhu ma akhbarani Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad At-Tamimi min kitabih qala haddatsana Abdullah bin Muhammad Al-Isfirayini qala haddatsana Nasr ibn Marzuq qala sami'tu Amr ibnu Abi Salamah. Jadi Amr bin Abi Salamah ini tuan-tuan adalah seorang ulama dari Damsyik, ya, Abu Hafs Ad-Dimashqi, lalu tinggal di akhir hayatnya di Mesir, di kawasan di daerah Mesir, dan beliau banyak meriwayatkan hadis daripada Imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, Imam Ahlus Syam, ya, Imam Ahlus Syam yang punya mazhab sendiri sebenarnya seperti Imam Malik. Dan di sini Amr bin Abi Salamah meriwayatkan hadis daripada Al-Auza'i. Dan oleh karena Amr bin Abi Salamah ni duduk di Mesir di akhir hayatnya, Imam Syafi'i apabila berada di Mesir, beliau berjumpa dengan Amr bin Abi Salamah dan mengambil hadis-hadis Auza'i daripada Amr bin Abi Salamah. Jadi apabila Imam Syafi'i menuntut ilmu, beliau sudah menguasai hadis-hadis Hijaz sebelum pergi ke Iraq. Lalu kemudian beliau pergi ke Yaman, beliau belajar daripada ulama Yaman, hadis-hadis di Yaman. Sampai di Iraq, beliau mempelajari hadis-hadis Ahlul Iraq dari ramai ulama yang ada di Iraq seperti Waqi' Ibn Jarrah dan lain sebagainya. Dan apabila di Mesir, beliau baru berpeluang untuk mempelajari hadis-hadis Ahlul Yaman, sebab Ahlul Syam, sebab beliau tak masuk negeri Syam, ya. Imam Syafi'i tidak masuk ke dalam kawasan Syam. Jadi hadis-hadis yang beliau miliki kebanyakannya adalah dari Ahlul Hijaz, Ahlul Yaman, dan dari Ahlul Iraq. Audio masih tak jelas lagi, ada setengah rakan yang bagi tahu. Okey, saya tengok apa yang masalah, ya. Halo, testing, jelas ya suara? Okey, ada juga yang kata suara sudah jelas, mudah-mudahan jelas, ya. Okey. Kita kembali kepada riwayat Amr ibn Abi Salamah. Beliau mengatakan, qultu lil Auza'i. Auza'i sekali lagi adalah Imam Abu Amr Al-Auza'i, Imam Ahlus Syam. Beliau mengatakan, ya Aba Amr, ana alzamuka munzu arba'ati ayyam walam asma' minka illa 30 hadisan. Jadi kata Amr ibn Abi Salamah, wahai Abu Amr, wahai Auza'i, saya telah duduk bersama awak 4 hari, namun hanya mendengar 30 hadis saja. Maknanya dia duduk di rumah Auza'i, mengaji di Auza'i selama 4 hari, tapi masih baru mendengar 30 hadis saja. Maksudnya beliau merasa macam sikit lah. Sepatutnya satu hari dia boleh baca ratus-ratus hadis, ya, bersama Auza'i. Akan tapi 4 hari duduk bersama Auza'i, beliau hanya mendengar 30 hadis saja. Apa komen Imam Al-Auza'i? Qal wa tastaqillu 30 hadisan fi arba'ati ayyam. Beliau mengatakan, awak merasa sikit dapat 30 hadis dalam 40 hari. Laqad sara Jabir bin Abdullah ila Mesir washtara rahilatan farakibaha hatta sa'ala Uqbah ibn Amir an hadisin wahid wansarafa ila al-Madinah wa anta mustaqillun 30 hadisan fi arba'ati ayyam. Beliau mengatakan, engkau rasa 30 hadis dalam 4 hari sedikit, padahal Jabir bin Abdullah pernah pergi ke Mesir dan beliau membeli
khas satu ekor unta untuk beliau naiki, untuk sampai bertanya kepada Uqbah ibnu Amir berkenaan dengan satu hadis saja. Lalu beliau balik ke Madinah, dan engkau hanya merasa sedikit 30 hadis dalam 40 hari. Jadi ini ucapan Auza'i bahawa Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, beliau pernah melakukan perkara itu juga. Ini menunjukkan bahawa mencari hadis dan sanad yang tinggi adalah sunnah para salaf salih. Qala Abu Abdullah wa Jabir bin Abdullah ala kasrati hadisihi wa mulazamatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahala ila man huwa misluhu aw dunahu masafatan ba'idatan fi talabi hadisin wahid. Beliau mengatakan Jabir bin Abdullah, walaupun beliau punya hadis yang cukup banyak dan walaupun beliau rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah pergi kepada orang yang setaraf dengannya, yaitu sama-sama sahabat Nabi, atau bahkan yang lebih rendah tarafnya daripada beliau. Sebab berbanding Uqbah, Jabir tentulah lebih rapat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan beliau pergi kepada orang yang sama darjatnya atau lebih rendah darjatnya, dan menempuh satu perjalanan yang jauh hanya untuk mencari satu hadis sahaja. Qala akhbarani Abu Umar Abdul Wahid bin Ahmad bin Muhammad bin Umar al-Qurashi qala haddatsana abi qala haddatsana Ja'far at-Tayyalisi qala sami'tu Yahya ibn Ma'in yaqul arba'atun la tu'nisu minhum rusyda harisud darb wa munadil qadhi wa ibnul muhaddis wa rajulun yaktubu fi baladihi wa la yarhalu fi talabil hadis. Jadi kata Yahya bin Ma'in, ada 4 kalangan yang kamu tak akan jangan harapkan mereka berjaya. Istilah kita lah, ada 4 kalangan yang jangan harap mereka berjaya. Mereka berada dalam zon selesa mereka, dan oleh kerana mereka berada dalam zon selesa, mereka tak akan berjaya di dalam kehidupan. Apa dia? Pertama, harisud darb, penjaga jalan, penjaga, jadi orang yang duduk di satu tempat hanya untuk menjaga satu tempat saja, tak pergi ke mana-mana. Yang kedua, wa munadil qadhi, dan orang yang menyeru kadi. Menyeru kadi ini adalah satu orang yang tugas dia, kalau kadi datang dia akan wawakan kepada orang ramai, qadhi telah datang, sila berdiri dan lain sebagainya. Ini yang kedua, wa ibnul muhaddis, dan berikutnya anak muhaddis, anak ahli hadis. Jadi ayah dia orang yang berilmu, orang yang punya hadis banyak, dan anak dia rasa macam cukup dengan ilmu yang ada pada ayahnya saja. Maknanya dia tak berminat untuk belajar kepada orang lain, ya kan. Wa rajulun yaktubu fi baladih, dan yang keempat adalah orang yang menulis hadis di negerinya sendiri. Wala yarhalu fi talabil hadis, dan tak keluar ke tempat lain untuk mencari hadis, ya. Jadi kata Yahya bin Ma'in, ini adalah orang-orang yang tidak diharapkan akan ada kejayaan dalam bidang mereka, sebab mereka selesa dengan perkara-perkara yang rutin saja. Mereka tak mencoba untuk keluar, mencari pengalaman di tempat baru, mencari guru yang baru, mendengar, berjumpa dengan orang dan rakan-rakan yang baru. Ini tidak digalakkanlah dalam kalangan ahlul hadis. Justru para ulama selalu menggalakkan para pelajar untuk meluaskan perjalanan mereka, memperbanyak guru-guru mereka, dan juga memperbanyak buku-buku yang mereka baca. Yang ramai kesalahan para pelajar pada hari ini apabila mereka stick kepada satu orang guru saja. Jadi mereka tak nak belajar dan membuka pandangan untuk melihat pandangan yang lain yang mungkin berbeza. Semakin kita mendengar dan mempunyai ramai guru, maka kita akan menjadi semakin semakin bijaksana dalam menghadapi perbezaan pandangan. Imam Al-Hakim mengatakan, sami'tu Abu Abdullah Muhammad bin Ubaidillah Al-Wa'iz qala yaqul sami'tu Ali bin Muhammad Al-Jurjani yaqul qala haddatsana Ibrahim ibn Mahdi haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah di sini
Ada yang mengatakan silap Syu'bah, akan tapi yang sebetulnya adalah Sufyan ya. Akan tapi apa yang ada dalam buku Al-Hakim adalah Syu'bah. Qala sami'tu Bishr bin Harb yaqul sami'tu Ibn Umar yaqul qul li talibil ilm yattakhidh na'laini min hadid. Jadi diriwayatkan daripada Ibn Umar, beliau mengatakan qul li talibil ilm, katakan kepada penuntut ilmu, hendaklah mereka mengambil atau hendaklah mereka memakai 2 selipar terbuat daripada besi. Ini bukan hakikat ya kita buat selipar daripada besi, akan tapi ini adalah satu majas atau satu sindiran untuk mengatakan bahawa kalau nak belajar kita kena siap melakukan perjalanan jauh. Kita mesti siap melakukan perjalanan jauh. Kita perlu untuk bersiap sedia berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain, berjumpa dengan orang ramai, melihat pelbagai negeri dan lain sebagainya untuk mencari hadis Nabi. Bukan cuma hadis saja, akan tapi semua ilmu yang lain di tradisi keilmuan kita dalam Islam menggalakkan kita untuk melakukan rihlah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Salah dalam Muqaddimah. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya berkenaan dengan satu orang ni, dia jumpa dengan seorang guru yang memang alim sangat dalam sebuah ilmu. Dia punya ilmu yang cukup banyak lah, yang sangat banyak, cukup lah. Kalau kita mulazamah satu orang ini pun kita dah cukup dah. Jadi orang ni tanya Imam Ahmad, untuk orang yang macam ni, yang jumpa dengan seorang guru yang sangat hebat ni, adakah dia lebih baik menghabiskan masa dia untuk mulazamah orang tersebut, ataukah dia perlu untuk melakukan rihlah, pergi ke tempat lain, jumpa dengan ramai guru-guru yang lain? Imam Ahmad mengatakan, berpandangan, dia katakan saya galakkan dia untuk melakukan rihlah juga, melakukan perjalanan juga. Kenapa? Yushamun nas, agar dia boleh jumpa dengan orang ramai. Jadi dalam ilmu ni tuan-tuan, bukan hanya kita fokus kepada satu orang guru untuk dapatkan ilmu dia saja, akan tapi memperbanyak guru, meluaskan langkah dan perjalanan, dia akan membuat pengalaman kita semakin banyak dan akan membuat pemikiran kita semakin terbuka, ya kan. Orang selalu kata luas perjalanan akan meluaskan juga pemikiran kita. Dan ada satu ucapan daripada kalau tak salah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini adalah salah seorang yang genius dalam sejarah Islam, tuan-tuan. Dia mencipta satu ilmu, yaitu ilmu arud, satu ilmu yang tak pernah dimiliki atau pernah dibincangkan sebelum beliau. Dan Imam Al-Khalil bin Ahmad pernah mengatakan, beliau menggalakkan orang untuk belajar daripada ramai guru dengan mengatakan apa? Idza aradta an ta'lama khata'a muallimik fata'allam min ghairih. Kalau engkau ingin tahu salahnya guru awak, maka belajarlah daripada guru yang lain. Beliau katakan kalau ingin tahu salahnya guru awak, maka belajarlah pada guru yang lain. Apa maksud beliau? Bukan kita nak cari kesalahan guru, akan tapi beliau nak bagi tahu bahawa kalau kita fokus atau terikat kepada satu guru saja, kita akan nampak bahawa semua yang dia ucapkan tu betul belaka. Ini yang akan melahirkan taksub. Ini yang akan melahirkan seolah-olah guru kita tak mungkin silap, ya tak? Padahal guru kita adalah manusia. Justru kalau kita ingin tahu kesalahan guru kita, maka belajarlah pada guru yang lain. Guru lain ada punya pandangan berbeza dan mungkin punya analisis yang berbeza, ya kan? Justru dengan demikian kita akan nampak bahawa perbezaan itu berlaku, dan ini akan menghilangkan sifat taksub daripada guru kita, daripada diri kita, kan? Dan itulah sebabnya antara satu tanda sebuah aliran atau kumpulan tu menyimpang daripada Ahlussunnah wal Jamaah adalah apabila dia melakukan kuliah dia secara tertutup dan menghalang murid-muridnya untuk belajar daripada orang lain. Apabila ada satu kumpulan macam ni, khusus awak belajar mesti kepada satu guru saja, tak boleh belajar dan dengar daripada kalangan yang lain, kita bimbang. Mestilah ini satu kumpulan yang
mengajarkan perkara yang mengajarkan taksub kepada guru sehingga menutup pandangan mereka daripada pandangan-pandangan yang berbeza. Nah, ini berbeza dengan realiti atau tradisi ulama hadis zaman dahulu. Ulama hadis menggalakkan kita untuk memperbanyak guru, bukan untuk berbangga-bangga dengan menyebutkan guru saya si fulan ramai, guru saya tak. Akan tapi karena luas pemandangan, luas langkah akan meluaskan pemandangan dan juga akan membuat kita semakin bijaksana dan terbuka minda kita untuk perbezaan pandangan yang lebih luas. Qala al-musannif rahimahullah, qala Abu Abdullah yani al-Hakim, fa amma ma'rifatul 'aliyah min al-asanid falaysa 'ala ma yatawahhamuhu awamun nas ya'udduna al-asanida fama wajadu minha aqraba 'adadan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatawahhamunahu a'la. Jadi Imam Hakim sekarang nak meluruskan satu konsep berkenaan dengan sanad ali. Sebagaimana perbincangan dan apa yang saya jelaskan di awal perbahasan dahulu, maksud konsep basic berkenaan dengan hadis sanad ali adalah apabila bilangan antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit, betul tak? Hadis yang sama diriwayatkan menerusi dua jalur sanad yang berbeza. Satu bilangan antara kita dengan Nabi misalkan hanya 13 orang saja, sedangkan sanad yang kedua antara kita dengan Nabi ada 14 orang. Maka kita mengatakan sanad yang 13 orang tu lebih ali daripada sanad yang 14. Nah, ini adalah konsep awal, konsep basic berkenaan dengan sanad ali. Akan tapi Imam Hakim sekarang ni nak ingatkan kita bahawa kita jangan fokus kepada sekedar melihat bilangan saja. Sebab kadang ada beberapa sanad tertentu bilangan antara kita dengan Nabi memang sangat sedikit. Tapi masalahnya sanad tersebut mengandungi perawi yang kazab misalkan. Sanad tersebut mengandungi perawi yang lemah, mengandungi perawi yang matruk. Maka Imam Hakim ingatkan, sanad yang macam ni walaupun bilangan antara kita dengan Nabi sangat sedikit, dia bukan sanad ali yang dikehendaki. Ya tak? Sebab sanad ali yang kita sukai adalah bilangan antara kita dengan Nabi sedikit, akan tetapi pada masa yang sama sanad tersebut siqah. Para perawi dia siqah dan sanad tersebut sahih. Baru adalah kebanggaan kita betul-betul dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab kita antara yang menghubungkan antara kita dengan Nabi betul-betul sahih dan dekat dan rapat, menunjukkan bahawa kita rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sanad ni tuan-tuan dia adalah nasab kita ya. Sebagaimana saya sudah ulang berkali-kali sebelum ni bahawa sebagaimana nasab kita ada nasab biologi, iaitu mengikut kelahiran ya tak. Akan tapi ada juga nasab ilmu ya. Nasab ilmu ni kadang lebih penting daripada nasab biologi. Dan oleh kerana itu kita perlu pastikan bahawa kita berhubung nasab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memiliki sanad tu. Semakin rapat hubungan kita dengan Nabi adalah apabila bilangan perantara antara kita dengan Nabi adalah hanya bilangan yang sedikit saja. Misalkan pada hari ini saya ingat sanad antara kita dengan Nabi antara 13 orang, antara kita dengan Nabi SAW atau 14 orang. Kalau kita boleh dapat sanad yang lebih tinggi, yaitu antara bilangan kita dengan Nabi hanya 12 orang saja misalkan, maka itu adalah sanad yang cukup tinggi ya. Itu yang sanad yang dikehendaki. Syaratnya sanad tersebut terdiri daripada para perawi yang siqah, tak ada perawi yang kazab, tak ada perawi yang matruk, tak ada perawi yang pendusta dan lain sebagainya. Nah, ini yang diingatkan oleh Imam Al-Hakim. Beliau mengatakan fa amma ma'rifatul 'aliyah minal asanid falaysa 'ala ma yatawahhamuhu awamun nas. Mengetahui atau mengenal pasti sanad ulu, sanad yang tinggi, tidak macam persepsi orang awam. Jadi Imam Hakim ingatkan, ada orang awam, ada orang alim. Orang awam menganggap, kata Imam Hakim, ya'uddunal asanid,
mereka mengira sanad. Fama wajadu minha aqraba adadan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatawahhamunahu a'la. Mereka jumpai satu sanad, bilangan perawi dalam sanad tu lebih sedikit, mereka sangka tu lebih ali. Dia anggap tu lebih dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan orang awam. Mereka hanya mengira saja, mengira perawi dalam sanad. Padahal menurut orang alim, sanad ali itu bukan cuma dikira saja, tapi kita nilai perawinya. Kita kena kenal siapa satu persatu perawi yang ada dalam sanad tersebut. Kalau para perawi tersebut mengandungi seseorang yang kazab atau pendusta, walaupun bilangan sedikit, kita anggap dia bukan sanad ali yang diminati. Ya. Akan tapi kalau sanad tersebut mengandungi semua perawinya adalah a'immah kibar, musalsal bil huffaz, a'immah siqat misalkan, ini sanad ali yang kita kehendaki, ya, kita banggakan kalau kita memiliki sanad tersebut. Dan perkara ini diingatkan oleh Imam Hakim pada abad kelima Hijrah dahulu, betul tak? Jadi Imam Hakim meninggal 405 Hijrah, beliau ingatkan perkara ini kepada para pengkaji, penuntut ilmu hadis pada zaman tersebut. Istilah kita kepada para pemburu sanad dan ijazah pada zaman tersebut. Perkara yang sama berlaku juga pada hari ini. Apabila kita melihat ramai orang yang mencari sanad dan ijazah pada hari ini, mereka kurang memberikan perhatian berkenaan dengan para perawi yang terdapat dalam sanad dan ijazah mereka. Saya pernah jumpa ada orang tunjuk kepada saya, Ustaz, saya punya sanad, tengok nih sanad saya apabila yang menghubungkan saya dengan kutub sitah dan lain sebagainya. Saya tengok sanad tersebut. Kadang sanad tersebut ditulis dengan banyak kesilapan dalam menyebutkan nama. Kadang dalam sanad tersebut ada tahrif dalam menyebut dalam sanad dia. Kadang dalam sanad tersebut ada orang yang gugur dalam sanad. Kadang saya perhatikan sanad itu tak bersambung dan lain sebagainya. Jadi sekedar punya sanad sebenarnya dia bukan perkara yang perlu dibanggakan, ya. Akan tapi perlu bagi kita untuk memiliki dirayah. Ini pentingnya ilmu mustalah hadis, yaitu kita bukan sekedar punya sanad, tapi kita faham apa yang terkandung di dalam sanad tersebut untuk memastikan bahwa sanad kita ni, nasab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sanad yang sahih atau nasab yang betul-betul sahih. Dan ini diingatkan oleh Imam Al-Hakim. Beliau mengatakan apa? Wa mithalu dzalik ma haddatsanahu Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani bil Kufah. Qala haddatsana Al-Khidr ibn Aban Al-Hashimi qala haddatsana Abu Hudbah Ibrahim bin Hudbah qala haddatsana Anas ibn Malik. Tengok tuan-tuan, ini adalah salah satu sanad yang kalau kita tengok bilangannya, maka ini adalah sanad Ali. Kenapa? Sebab antara Imam Hakim dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan antara Imam Hakim hingga Sayyidina Anas hanya berapa orang saja? 1, 2, 3, 4 orang. Antara Imam Hakim dengan Anas ibn Malik hanya 3 orang saja. Pada zaman tu cukup tinggi tuan-tuan, ya, sangat-sangat tinggi. Kita nak jumpa sanad yang bilangan dia 3 atau 4 dalam Sahih Bukhari pun sukar. Betul tak? Dalam Sunan Ibnu Majah pun sukar. Apalagi dalam tabaqah Imam Hakim yang lebih rendah lagi. Kalau di masa Imam Hakim dia jumpa satu sanad yang antara dia dengan Nabi hanya 4 orang saja, itu sangat-sangat tinggi. Akan tapi kata Imam Hakim, walaupun dalam bilangan ni, dari aspek bilangan, sanad ni dikira sebagai sanad yang ali, akan tapi ini bukan sanad ali. Kenapa? Sebab mengandungi perawi yang lemah, yaitu Abu Hudbah Ibrahim ibn Hudbah. Ibrahim bin Hudbah ni dia sering meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Anas, tapi bukan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang silap, hadis-hadis yang maklub dan lain sebagainya. Kata Imam Hakim, wa hadhihi nuskhah indana bihadzal isnad. Wa hadhihi nuskhatun indana bihadzal isnad. Saya punya satu kumpulan hadis, ya tak? Nuskhah tu tuan-tuan, nuskhah tu adalah satu buku. Satu buku mengandungi banyak hadis dengan hanya satu sanad saja.
Jadi sanadnya sama aja, satu sanad macam tu mengandungi banyak hadis. Kata Imam Hakim, saya punya nuskha satu buku dengan sanad yang macam ni, mengandungi banyak hadis, tapi tak diambil kira. Kenapa? Sebab mengandungi perawi yang tidak thiqah. Beliau mengatakan, wa akhbarana Ahmad ibn Kamil al-Qadhi bi Baghdad. Qala haddatsana Ahmad bin Muhammad ibn Ghalib, qala haddatsana Dinar bin Abdullah, qala haddatsana Anas ibn Malik, wa hadhihi aidan nuskhatun kabirah. Kata Imam Hakim, ada sanad yang lain juga, yaitu sanad yang menghubungkan antara Imam Hakim dengan Anas bin Malik hanya berapa orang? 1, 2, 3. 3 orang juga sama macam tadi. Ini sangat tinggi, tuan-tuan. Antara Hakim dengan Nabi SAW biasanya tak kurang daripada 7 orang. Biasanya kalau tak salah lah, tak kurang daripada 7 orang saya rasa. Jadi kalau dia jumpa sanad antara dia dengan Nabi 4 orang saja, sangat ulu, kalau para perawinya thiqah. Akan tapi kata Imam Hakim, ni pun tak boleh dibanggakan. Walaupun bilangan antara dia dengan Nabi hanya 4 orang, tapi tak dikira sebagai sanad ulu karena mengandungi perawi yang matruk, yaitu Dinar bin Abdullah. Dinar bin Abdullah, tuan-tuan, banyak meriwayatkan hadis yang maudhu'at daripada Anas bin Malik. Qala wa akhbarana Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah As-Saffar, qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Maslamah Al-Wasiti, qala haddatsana Musa bin Abdullah Al-Tawil an Anas bin Malik, wa hadhihi nuskhah. Ini juga sama. Ini juga bilangan sedikit, tapi tidak dibanggakan karena mengandungi perawi yang lemah, yaitu Musa bin Abdullah Al-Tawil. Wa ajabu min dhalik, yang lebih pelik lagi, kata Imam Malik, kata Imam Hakim, wa ajabu min dhalik ma haddatsanahu jama'atun min suyukhina an Abi Dunya wasmuhu Utsman ibn al-Khattab bin Abdullah al-Maghribi an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi beliau mengatakan ada lagi sanad yang paling ajaib, sanad yang paling ajaib, iaitu sanad yang sangat dekat antara kita dengan Nabi, tapi menerusi seorang perawi bernama Abu Dunya. Abu Dunya ini kunyah, nama dia adalah Utsman ibn al-Khattab bin Abdullah al-Maghribi. Coba tuan-tuan nanti tengok tarjamah dia di Mizan I'tidal Imam Az-Zahabi. Kita akan jumpa Imam Zahabi mengatakan Abu Dunya ni dia hidup pada abad 3 Hijrah. Jadi selepas 300 Hijrah. Dia datang, jadi hidup selepas 300 Hijrah. Dia lalu datang ke Baghdad dan meriwayatkan hadis yang dia dakwa dia dengar secara langsung daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bayangkan tuan-tuan, orang hidup pada abad 13, pada abad 3 Hijrah. Jadi 300 tahun selepas kewafatan Sayyidina Ali, dia datang mendakwa bahawa saya ni adalah murid Sayyidina Ali. Kalau betul dakwaan tersebut, maknanya umur dia tidak kurang daripada 300 tahun. Nah, ini yang dalam ilmu sanad nanti kita akan dengar ada istilah mu'ammarun. Mu'ammarun tu adalah orang yang mendakwa punya usia beratus tahun, sangat panjang. Kebanyakannya adalah kadzab, ya. Adalah sebagian yang yang jujur, tapi kebanyakan orang yang mendakwa dirinya muammar 300 tahun lebih dan lain sebagainya, 400 500 tahun, kebanyakannya adalah kadzab. Kenapa dia mendakwa macam tu? Sebab sekali lagi dia tahu ahlul hadis minat kepada sanad Ali. Justru kalau dia mengatakan saya punya hadis direct daripada Sayyidina Ali, confirm orang ramai akan datang untuk mengambil hadis daripadanya. Dia viral lah, dia popular. Zaman dahulu pun orang suka kepada populariti ni, dan populariti akan merusak diri sendiri, kan. Saya mendengar Syekh Dr. Nurdin Itter selalu mengatakan hubbuz zuhur yaqsimuz zuhur. Dia katakan hubbuz zuhur yaqsimuz zuhur. Cinta populariti dia akan mematahkan tulang belakang kita. Maknanya akan membinasakan kita. Ini antara orang-orang yang suka populariti, agar orang ramai datang kepada dia, ambil hadis daripada dia dengan mencipta sanad. Dan apabila zaman dahulu orang minat kepada sanad Ali,
dia ciptalah satu dakwaan di mana dia mengatakan saya ni dengar direct daripada sahabat Nabi. Padahal dia dah 300 tahun selepas kewafatan para sahabat Nabi. Nah, that's why Imam Hakim mengatakan wa a'jabu min dzalik ma haddatsanahu jama'ah min syuyukhina an Abi Dunya wasmuhu Utsman ibn al-Khattab bin Abdullah al-Maghribi an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa qalu inna Abad Dunya khadama Amiral Mu'minin. Mereka mengatakan Abu Dunya ni adalah khadim Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, wa rafasathu baglatuhu, dan keldai Sayyidina Ali pernah tendang dia, wa annahu kana yustasqa bihi bil maghrib, dan orang pun mengatakan bahawa di Maghrib sana di zaman Imam Hakim, orang ramai ahlul Maghrib pada zaman tu sering datang minta doa kepada dia kalau berlaku kemarau, sebab mereka meyakini inilah orang besar. Untuk makluman tuan-tuan, Maghrib pada zaman Imam Hakim berada dalam kawasan Syiah Fatimiyah. Ya tak, berada dalam kawasan Syiah Fatimiyah. Mereka memang melampau dalam membesarkan atau memuliakan Sayyidina Ali, dan setiap orang yang mendakwa dirinya ada kaitan dengan Sayyidina Ali. Betul tak? Ya, justru apabila Abu Dunya ni mendakwa dirinya sebagai khadim Sayyidina Ali, ramai orang jahil terima dakwaan mereka, lalu mereka muliakan beliau, bahkan yustasqa bihi bil maghrib. Kalau berlaku kemarau, mereka akan datang untuk minta doa kepadanya. Itu orang awam tak apa, tapi ahlul hadis tak akan tertipu. Mereka tahu sejarah dan mereka hafal rincian sejarah macam mana, maka mereka tak akan tertipu dengan dakwaan-dakwaan macam ni. Zaman sekarang, pada zaman berikutnya tuan-tuan, dakwaan dalam sanad Ali ini bukan hanya orang mendakwa dirinya berusia ratusan tahun, ada juga yang mendakwa dia jumpa dengan jin tertentu, ya tak, yang mendakwa bahawa jin tu pernah jumpa dengan Nabi, lalu riwayatkan hadis daripada Nabi secara direct, dan dia ambil daripada jin. Jin tersebut agar perantara antara dia dengan Nabi hanya satu orang saja. Bukan satu orang, satu jin saja, atau satu saja. Jadi ini pun berlaku dalam sejarah ilmu hadis, ya. Dan perkara ini telah diingatkan oleh para ulama kita, jangan tertipu dengan sanad-sanad macam ni. Walaupun sanad tu nampak secara zahir Ali karena bilangan perawinya sedikit, akan tapi dia tak dikira sebagai sanad yang perlu kita berikan perhatian, bahkan sepatutnya kita tinggalkan. Antara yang mengatakan perkara ini, pertama adalah Imam Hakim, yang berikutnya ramai ulama kita yang mengingatkan perkara ini. Terakhir di zaman moden kita, antara yang sering mengingatkan perkara ini adalah Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari, ya. Beliau pakar dalam sanad, pakar dalam rijal. Beliau ingatkan setiap kali orang minta ijazah kepada dia, beliau katakan, awak saya bagi ijazah, boleh meriwayatkan hadis daripada saya, syaratnya jangan riwayatkan sanad-sanad yang dari muammarun macam ni, jangan riwayatkan sanad-sanad daripada jin, jangan riwayatkan sanad-sanad yang mengarut lainnya. Beliau ingatkan perkara tersebut. Begitu juga antara yang ingatkan perkara ini adalah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Beliau bahkan nulis satu artikel berkenaan dengan perkara tersebut, yang mengingatkan kita untuk jangan ambil kira sanad-sanad macam tu, walaupun kita berminat kepada sanad. Kita jangan ambil kira sanad-sanad yang macam ni, yang khurafat macam ni. Okey, kata Imam Hakim, walaqad hadartu majlisa Abi Ja'far Muhammad bin Ubaidillah Al-Alawi bil Kufah, fadakhala syaikhun aswadu abyadur ra'si wal lihyah. Jadi kata Imam Hakim, saya pernah hadir majlis Abu Ja'far Al-Alawi di Kufah. Tiba-tiba masuk seorang yang sudah tua, berkulit hitam, rambut dia putih dan janggut dia putih. Faqala lana, Al-Alawi berkata kepada kami, atadruna man hadza? Awak kenal tak orang ini siapa? Qulna la. Qal hadza yunsabu ila Abi Dunya Al-Maghribi, maula Amirul Mukminin bi arba'ati aba. Ini adalah orang yang ada nasab, yang nasab kepada Abu Dunya Al-Maghribi.
Maula Amirul Mukminin. Dia ada hubungan dia dengan Abu Dunya Al-Maghribi adalah 4 orang ayah. Ya. Qala Abu Abdullah wa fil jumlah anna hadhihi al-asanid wa ashbahaha ka Khirash ibn Abdullah wa Kathir ibn Sulaim wa Yagnam ibn Salim bin Qanbar mimma la yufrahu biha. Beliau mengatakan secara ringkasnya, Imam Hakim katakan sanad-sanad yang macam ni, sanad-sanad yang macam mana? Sanad yang secara zahir ulu, ali, akan tapi mengandungi perawi yang kazab, matruk, pendakwa yang bukan-bukan, la yufrahu biha, tak patut kita berbangga dengannya. Tak perlu kita berbangga gembira punya sanad macam ni, sebab nilai dia macam tak ada harga sama sekali. Sebab tak perlu kita sebutkan pun, dan kita riwayatkan lagi kepada orang lain. Mimma la yufrahu biha wa la yuhtajju bi syai'in minha, dan tak jadikan hujah pun. Wa qallama yujadu fi masanidi a'immatil hadis hadisun wahidun anhum. Kalau kita tengok kitab-kitab hadis a'immah ulama kita seperti Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, a'immah yang besar tu, kita tak akan jumpa sanad macam ni, ya tak? Mereka pakar dalam sanad. Sekiranya sanad tersebut sanad yang bernilai, mereka pasti akan ambil. Tak, kita tak jumpa dalam kitab-kitab mereka pun sanad-sanad pelik yang macam ni, ya tak? Ini menunjukkan bahawa untuk kalangan pakar, orang yang punya dirayah, punya ilmu, mereka boleh bezakan mana sanad yang bernilai, mana sanad yang tak bernilai. Sanad yang bernilai adalah sanad yang mengandungi perawi yang tertentu, yang siqah, yang a'immah kibar, ya kan. Walaupun bilangan mereka banyak dalam sanad, dia lebih disukai berbanding sanad-sanad ali, bilangan sikit tapi mengandungi kazab macam ni. Justru penting tuan-tuan, untuk kita mencari, mempelajari ilmu hadis, perlu untuk kita menguasai ilmu rijal. Ilmu rijal ni ilmu yang zaman sekarang sudah jarang orang berikan perhatian, padahal dia ilmu yang sangat cantik, ilmu yang kalau kita dalami akan memberikan banyak fawaid dan manfaat besar dalam keilmuan kita. Beliau mengatakan qala musannif Imam Hakim, wa aqrabu ma yasihhu li aqranina min al-asanid bi adadir rijal. Beliau katakan untuk generasi Imam Hakim abad ke-5 Hijrah ni, sanad yang sahih tapi ali dari segi bilangan adalah salah satunya macam ni. Ma haddatsuna an Ahmad ibn Syaiban ar-Ramli qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Amr ibn Dinar an Ibn Umar. Jadi yaitu ma haddatsuna an Ahmad bin Syaiban ar-Ramli, yaitu hadis yang diriwayatkan kepada kami menerusi Ahmad bin Syaiban ar-Ramli. Qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Amr bin Dinar an Ibn Umar. Jadi ada berapa orang ni antara Imam Hakim? Pertama guru beliau, lalu Ahmad bin Syaiban, lalu Sufyan, lalu Amr bin Dinar, walau Ibn Umar. 6 orang. Jadi tadi saya katakan bahawa sanad paling tinggi pun bagi Imam Hakim dia tak lebih, tak kurang daripada 7 orang, macam ni. Di zaman Al-Hakim, kalau zaman Bukhari kita boleh nampak Imam Bukhari punya sulasiyat. Ya, sulasiyat adalah sanad yang antara Imam Bukhari dengan Nabi hanya 3 orang saja. Itu paling tinggi. Sulasiyat Imam Bukhari itu yang paling tinggi di zaman Bukhari. Antara Bukhari dengan Hakim dia ada kira-kira 200 tahun, ya tak? Justru bertambah lagi sanad. Nah, justru di zaman Al-Hakim tak mungkin antara Hakim dengan Nabi 4 orang atau 3 orang, tak mungkin. Paling sikit pun adalah saya ingat 7 orang atau 6 atau 7 orang. Kalau ada 6 itu wallahu alam ada ketat, tapi 7 orang itu paling sedikit antara Imam Hakim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan sanad-sanad Ali itu, dia akan meliputi para perawi yang umur dia panjang, dan bukan panjang melampau macam tadi Abu Dunya sampai 300 tahun, tak, macam panjang 90 tahun hampir ke 100, macam Sufyan bin Uyainah dalam 97 tahun. Nah, itu mungkin
Dan mereka pun bukan hanya umur panjang, tapi mereka berjumpa dengan guru-guru yang senior, yang umurnya panjang juga. Nah, justru karena ramai di kalangan perawi tersebut yang umurnya panjang, baru kita boleh jumpai sanad Ali ni, sanad yang ulu ni. Antaranya yang memang paling popular, pemilik sanad-sanad Ali adalah Sufyan ibn Uyainah. Justru Imam Hakim mengatakan yang paling dekat sanad di zaman kita adalah menerusi Sufyan ibn Uyainah, yaitu riwayat Ahmad bin Syaiban Ar-Ramli qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Amr bin Dinar an Ibn Umar wa aniz Zuhri, maksudnya dari Sufyan an Zuhri, wa aniz Zuhri an Anas, wa an Ubaidillah ibn Abi Yazid, maksudnya daripada Sufyan daripada Ubaidullah bin Abi Yazid an Ibn Abbas, wa Sufyan juga wa an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar. Jadi Sufyan an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar, wa an Ziyad ibn Alaqah an Jarir. Begitu juga Sufyan an Ziyad ibn Alaqah an Jarir. Jadi Sufyan tu antara dia dengan sahabat Nabi hanya satu orang saja. Kenapa Sufyan punya sanad tinggi macam ni? Pertama, karena beliau umur dia panjang, 97 lebih meninggal dunia, dan beliau juga mula belajar hadis awal. Dia sejak belum balik lagi, dia sudah jumpa dengan imam-imam besar macam A'mas, jumpa imam besar macam Amr ibn Dinar, orang yang punya sanad paling tinggi di Mekah, jumpa dengan Zuhri, orang ulama yang sangat besar. Orang lain jumpa Zuhri apabila sudah jadi ulama macam Imam Malik, macam Auza'i dan lain sebagainya. Tapi Sufyan sejak dia kecil lagi dia jumpa Zuhri. Justru dia boleh jumpa, dia udah mula awal, dia boleh jumpa dengan ulama-ulama besar. Nah, beliau pun Allah bagi usia yang cukup panjang. Justru ini yang menyebabkan sanad Sufyan ibn Uyainah tinggi, tuan-tuan. Imam Hakim mengatakan fahadhil asanid li ibn Uyainah sahihatun wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaribatun. Sanad daripada Sufyan ini sahih dan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita nak punya sanad yang macam ni, ini yang boleh dibanggakan. Kenapa? Sebab para perawi dia thiqah, sahih, bersambung hingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting, tuan-tuan, untuk kita menguasai sanad ni adalah kita perlu kenal dengan para perawi ini. Satu persatu perawi tersebut kita kenali mereka untuk kita pastikan sanadnya adalah sanad yang ali. Wa kadzalika haddatsuna an jama'atin min syuyukhina an Yazid ibn Harun an Sulaiman At-Taimi an Anas. Begitu juga salah satu sanad yang ali adalah menerusi Yazid ibn Harun. Yazid ibn Harun adalah imam besar di Baghdad pada zaman tu, dan beliau punya sanad cukup tinggi. Antaranya beliau meriwayatkan daripada Sulaiman At-Taimi an Anas. Jadi antara dia dengan sahabat hanya satu orang saja. Antara dia dengan sahabat satu orang saja. Dan sebagaimana Sufyan bin Uyainah, beliau juga punya usia yang cukup panjang, sehingga boleh meriwayatkan hadis dan mengambil hadis daripada ulama-ulama yang besar. Wa kadzalika haddatsuna an jama'atin min syuyukhina an Yazid ibn Harun an Sulaiman At-Taimi an Anas wa an Humaid At-Tawil an Anas. Maksudnya Yazid bin Harun an Humaid an Anas. Ya, ini pun sanad yang dekat, ya. Yazid bin Harun meriwayatkan daripada Sulaiman At-Taimi, beliau juga meriwayatkan daripada Humaid At-Tawil an Anas. At-Tawil an Anas. Imam Hakim mengatakan wal ali minal asanid allati tu'rafu bil fahm la bi'addir rijal ghairu hadha farubba isnadin yazidu adaduhu ala sab'ati wa thamaniyah ila al-asharah wa huwa a'la min dhalik. Jadi kata Imam Hakim, kita jangan nilai sanad ulu dengan cuma bilangan perawinya saja, akan tapi kita kena tengok kualiti perawinya. Beliau mengatakan farubba isnad, kadang ada satu sanad bilangan perawinya 7, 8 atau 10, tapi dikira lebih ulu. Kenapa? Sebab
kualiti para perawinya lebih tinggi daripada sanad yang lain. Wa mithalu dzalik ma haddatsanahu Abul Abbas Muhammad bin Ya'qub qala haddatsana Al-Hasan bin Ali bin Affan Al-Amiri qala haddatsana Abdullah ibn Numair 'anil A'mash an Abdullah ibn Murrah an Masruq an Abdullah ibn Amr annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha idza haddatsa kadzaba wa idza ahada ghadar wa idza wa'ada akhlaf wa idza khasama fajar. Ini adalah satu sanad. Kita nampak sanad dia banyak bilangan perawi dia. Akan dari segi bilangan perawi, akan tapi dari segi kualiti perawi ini sangat tinggi. Jadi kualiti boleh meninggikan sanad, bukan cuma bilangan boleh meninggikan sanad, akan tapi kualiti boleh meninggikan sanad tersebut, membuat sanad tersebut menjadi ali walaupun bilangan banyak. Kenapa? Imam Hakim menjelaskan, hadza isnadun sahih mukharrajun fi kitab Muslimin an Muhammad bin Abdullah bin Numair an abihi. Jadi kata Imam Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Muhammad bin Abdullah bin Numair, daripada ayahnya Abdullah bin Numair. Ini sanad Muslim dari Muhammad bin Abdullah bin Numair daripada Ibnu Numair an Al-A'mash. Wa qad balagha adadu ruwatihi sab'ah wa huwa a'la min al-arba' alladhi qaddamna dzikrah. Kata Imam Hakim, hadis ni bilangan perawi dia 7 orang, tapi status dia lebih ulu daripada sanad-sanad yang telah disebutkan sebelum ni, yang hanya 4 orang saja, ya, yang mengandungi Abu Hudbah bin Khalid, mengandungi perawi-perawi kadzab tu yang telah disebutkan satu nuskah tu kan. Walaupun bilangan sanad ni ada 7 orang, tapi berbanding yang 4, ya, sanad-sanad yang mengandungi 4 orang ni, sanad ni lebih tinggi. Kenapa? Fa innal gharadha fi al-qurbu min Sulaiman ibnu Mahran al-A'mash. Sebab tujuannya adalah dekat daripada Sulaiman bin Mahran al-A'mash. Sulaiman bin Mahran tuan-tuan kena kenal. Dia seorang pelajar hadis wajib kenal dengan Sulaiman bin Mahran, sebab al-A'mash ni, sebab nama ni selalu diulang, disebut oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih. Beliau mengatakan sebab dekat kepada A'mash. Fa innal haditsa lahu, sebab hadis ni kembali kepada A'mash. Semua orang yang meriwayatkan hadis ni mesti kembali kepada A'mash. Jadi kalau kita punya sanad yang dekat kepada A'mash, maknanya sanad tu'ulu. Fa innal haditsa lahu wa huwa imamun min a'immatil hadis. Beliau adalah salah satu imam daripada imam-imam hadis. Dan tuan-tuan, kadang kita belajar hadis pada hari ini, kita hanya kenal a'immah sittah saja, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, itu tak membezakan kita dengan orang yang tidak mendalami ilmu hadis. Orang awam pun kenal 6 orang ni, ya tak? Nah, yang membezakan orang yang takhassus dalam ilmu hadis adalah dia boleh kenal kepada imam-imam yang yujma' hadithu, imam-imam yang dihimpun hadisnya sebelum penulisan kitab-kitab sittah ni, kitab-kitab hadis yang belakangan ni. Justru antara mereka adalah Al-A'mash. Jadi wajib kita kenal A'mash ni. Kalau Imam Ibn Salah sebutkan dalam kita muqaddimah, antara yang kita wajib diketahui oleh pelajar hadis adalah A'mash, kemudian Abu Ishaq As-Sabi'i, kemudian ramai lagi dia sebutkan dalam muqaddimah. Nanti ada masa saya akan sebutkan imam-imam utama yang perlu diketahui riwayat hidup mereka. Wa kadzalika kullu isnadin yaqrubu minal imamil mazkuri fihi fa idza sahhatir riwayatu ila dzalikal imam bil adadil yasir fa innahu al. Jadi setiap sanad yang kembali kepada seorang imam, itu apabila riwayat tersebut sahih dan bilangannya sikit, maka dikira sebagai sanad yang ali. Para ulama menyebutkan
ini adalah ali nisbi, ulu nisbi. Ulu nisbi itu adalah kedekatan kita dengan imam tertentu. Sedangkan ulu mutlak adalah kedekatan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ulu mutlak, kita dekat dengan Nabi. Kalau ulu nisbi adalah kedekatan kita dengan imam tertentu. Macam pada hari ini kalau kita meriwayatkan hadis, meriwayatkan kitab Sahih Bukhari, maka ada beberapa jalur sanad yang kita boleh ambil. Kita belajar dengan syekh ini, kita belajar dengan syekh tu, kita ulang-ulang Sahih Bukhari daripada syekh-syekh yang lain, ya kan. Nah, kadang satu syekh tu bilangan dia dengan imam, bilangan perawi antara dia dengan Imam Bukhari lebih sikit berbanding syekh kita yang lain. Maka kita boleh mengatakan bahawa syekh ni punya sanad ali nisbi kepada Imam Bukhari. Ini pun kata Imam Hakim ingatkan, kalau ada satu hadis kembali kepada imam tertentu, maka kalau bilangan kita kepada imam tu sikit dan sahih pula, mengandungi perawi yang thiqah, maka dia adalah ali. Qala akhbarana Abu Tayyib Muhammad bin Ahmad al-Mudzakkir qala haddatsana Ibrahim bin Muhammad al-Marwazi qala haddatsana Ali bin Khashram qala lana Waqi' ibn al-Jarrah. Ya, Waqi' ibn al-Jarrah, imam Ahlul Iraq, orang yang terkenal sangat hafiz dalam hafalan dia, sangat kuat hafalan dia. Dan selain kuat hafalan, Waqi' juga faqih. Dia menguasai, dia pandai, cerdas ya dalam fiqh. Waqi' mengatakan, qala lana Waqi' ayyul isnadaini ahabbu ilaikum, al-A'mash an Abi Wa'il an Abdillah, au Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamah an Abdillah. Jadi Waqi' dia nak tes murid dia. Ali bin Khashram adalah murid dia. Jadi dia nak tes murid dia, kefahaman murid dia berkenaan dengan sanad Ali. Adakah kefahaman mereka kefahaman yang simplistik, formalistik saja, yaitu melihat kepada bilangan perawi saja, ataukah pandangan mereka kepada tentang sanad Ali adalah berkaitan dengan quality sanad, bukan quantity sanad, ya tak? Nah, beliau katakan ada dua sanad. Yang pertama, A'mash an Abi Wa'il an Abdillah. Abdillah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi A'mash an Abi Wa'il an Abdillah, 3 orang saja dalam satu sanad. Atau Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamah an Abdillah. Jadi ada dua sanad, dua-dua sanad kembali kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya tak? Sanad yang pertama hanya 3 orang dalam sanad, sedangkan sanad yang kedua ada 5 orang. Yang pertama A'mash an Abi Wa'il. Abu Wa'il adalah Syaqiq ibn Salamah, tuan-tuan. Abu Wa'il di Kufah. An Abdullah bin Mas'ud. Itu sanad yang pertama, 3 orang saja dalam satu sanad. Sedangkan sanad yang kedua adalah Sufyan. Sufyan ini adalah Sufyan As-Sauri. An Mansur ibn al-Mu'tamir, imam di Kufah. An Ibrahim An-Nakha'i di Kufah. Alqamah An-Nakha'i an Abdullah ibn Mas'ud. 5 orang dalam satu sanad. Jadi kalau kita punya pandangan simplistik atau yang disebut oleh Imam Hakim tadi pandangan awam berkenaan dengan sanad Ali, kita tentu akan katakan yang Ali adalah yang bilangan dia sikit, yaitu A'mash an Abi Wa'il an Abdullah. Tapi kalau kita punya pandangan yang lain, yang ini yang nak diajarkan oleh Waqi', kita tengok quality, jangan quantity saja, maka kita akan pilih yang kedua. Apabila Imam Waqi' tanya perkara ni, maka murid-murid beliau mengatakan Al-A'mash an Abi Wa'il. Mereka katakan yang ulu adalah riwayat A'mash an Abi Wa'il, mana yang 3 orang dalam satu sanad tu. Apa kata Waqi'? Faqala ya subhanallah. Subhanallah. Ini adalah satu tanda terkejut, tuan-tuan. Ulama terkejut. Subhanallah. Beliau mengatakan Al-A'mash Syekh wa Abu Wa'il Syekh. A'mash, Abu Wa'il dia siqah memang, akan tapi dari segi keilmuan mereka taraf syekh.
Dia baru taraf syekh saja. Dia punya keilmuan hanya berkaitan dengan periwayatan saja. Abu Wa'il pun macam tu. Jadi A'mas an Abu Wa'il an Abdullah. Sedangkan sanad yang kedua, Sufyan faqih, wa Mansur faqih, wa Ibrahim faqih, wa Alqamah faqih. Ini sanad musalsal bil fuqaha, tuan-tuan. A'immah Kufah, fuqaha di Kufah, ya, Kufiyin, iaitu Sufyan, Mansur, Ibrahim, Alqamah, faqih. Faqih ni, tuan-tuan, adalah bukan cuma mengetahui fiqh saja, tapi mereka punya kemahiran dan sampai darjat ijtihad, ijtihad mutlak. Lalu kata Waqi, wa hadithun yatadawaluhul fuqaha khairun min an yatadawaluhu asyuyukh. Beliau ajarkan kepada murid-muridnya bahwa hadis yang diriwayatkan oleh fuqaha lebih baik daripada hadis yang diriwayatkan oleh syuyukh. Ini beliau ajarkan bahawa sanad ulu kita kena ambil pertimbangan quality lebih baik daripada quantity dia. Qala haddatsana Ali bin Fadl As-Samiri, qala haddatsana Al-Hasan bin Arafah Al-Abdi, qala haddatsana Hushaym an Yunus ibn Ubaid an Nafi' an Ibn Umar annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlul ghaniyyi zulm. Ini pun salah. Beliau mengatakan wa hadza a'la ma yaqa'u li aqranina minal asanid wa fi isnadihi sab'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan ini adalah sanad paling tinggi yang boleh dimiliki oleh kami dan kalangan kami, ya, aqran Imam Hakim. Beliau mengatakan sanad dia ada 7 orang. Tadi saya katakan bahawa antara Hakim dia paling tinggi pun 7. Wa Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i, beliau sekarang ajarkan kita. Jadi begitu juga semua sanad yang boleh mendekatkan kita dengan imam-imam seperti Abdul Malik ibn Jurayj, Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i, wa Malik ibn Anas, wa Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, wa Syu'bah ibn al-Hajjaj, wa Zuhair ibn Muawiyah, wa Hammad ibn Zaid, wa ghairuhum min a'immatil hadis, fa innahu alin. Jadi semua sanad yang dekat antara kita dengan imam-imam ni, maka dia boleh dikira sanad ali atau kita sebut sebagai ali ulu nisbi. Wa in zada fi adadihi ba'da dzikril imam alladhi ja'alnahu misalan. Walaupun selepas imam tersebut hingga ke Nabi mungkin bilangan dia banyak, tetap kalau kita dekat kepada satu imam maka itu dikira sebagai ulu. Fa hadhihi alamatul isnadil ali walau ataina likulli harfin minha bisyahidin la tala bihil kalam. Ini adalah contoh sanad-sanad ali, hanya setakat ini saja. Beliau katakan kalau nak sebutkan lagi semua sanad yang lain maka akan terlalu panjang daripada sanad-sanad yang beredar pada zaman tersebut. Itu sebabnya kita pengajian hadis pada zaman tu dia bukan sekedar teori saja, akan tapi dia adalah menggambarkan realiti periwayatan pada zaman-zaman tersebut. Ini yang membuat hadis, ilmu hadis berkembang. Ini yang membuat malakah dalam ilmu hadis bertambah pada diri seorang pelajar. Saya ingat dulu guru saya Syekh Riyad Al-Khiraqi, beliau selalu ingatkan perkara ni. Beliau katakan belajar hadis jangan fokus kepada teori. Sehebat apapun kita belajar teori, tapi kalau tak ada amali, praktikal, maka kita belum betul-betul menguasai ilmu hadis. Beliau contohkan macam kalau kita belajar nahwu, ya tak? Belajar nahwu. Kalaupun kita hafal Alfiyah Ibnu Malik dari awal sampai akhir, tapi kalau tak pernah praktikal melakukan i'rab, kita tak betul-betul menguasai nahwu. Betul tak? Begitu juga ulumul hadis. Ulumul hadis kita bukan fokus kepada berapa banyak kitab mustalah yang kita baca, akan tapi berapa banyak amali yang kita lakukan dan mempraktekkan teori-teori tersebut. Itu yang akan melahirkan malakah dalam ilmu hadis. Syekh Riyad juga mengatakan mentakhrij satu hadis akan membuat kita faham ilmu hadis berbanding kita baca satu kitab mustalah. Sebab praktikal itu yang akan memberikan banyak kemahiran kita dalam memahami ilmu hadis secara
mendalam insya-Allah. InsyaAllah kita akan lanjutkan semula pada esok hari. Kita akan masuk an-na'usani min anwa' ilmil hadis, yaitu ma'rifah al-nazil minal isnad. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.